Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat para pelajar cikgu. Okey, untuk video kali ini cikgu akan ajar berkenaan dengan teori rekod tak lengkap. Okey, jadi ini adalah kelas pertama kita berkenaan dengan rekod tak lengkap modul 2 tingkatan 5. Mari sama-sama kita tengok pengenalan kepada rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap ialah sesebuah perniagaan ditubuhkan berorientasikan keuntungan. Walau bagaimanapun, keuntungan tidak dapat ditentukan dengan tepat jika rekod perakaunan tidak disimpan dengan lengkap. Rekod tak lengkap bermaksud amalan perekodan maklumat perakaunan yang tidak mengikut sistem catatan bergu atau mengamalkan catatan tunggal. Kebiasaannya, perniagaan yang mengamalkan sistem rekod tak lengkap ini ialah perniagaan secara kecil-kecilan. Contohnya gerai sayur-sayuran dan buah-buahan di pasar malam atau pasar tani, warung makan dan kedai runcit. Bagi perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap ini, biasanya mereka akan rekodkan sekali sahaja sebagai catatan mereka yang dipanggil sebagai catatan tunggal, dan mereka tidak mengamalkan sistem catatan bergu seperti kebiasaan perekodan akaun yang betul, debit dan kredit. Untuk slide seterusnya, kita akan tengok pula sebab-sebab rekod perniagaan tidak lengkap. Okey, yang pertama, seperti mana yang cikgu cakap tadi, sebab pertama adalah tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Perniagaan ini hanya membuat catatan tunggal sahaja. Jadi, rekod yang dibuat oleh perniagaan tersebut tidak lengkap. Yang kedua, catatan urus niaga yang tidak dibuat langsung. Bermaksud lagi teruk daripada hanya catatan tunggal. Ya. Yang ketiga, dokumen sumber urus niaga tidak disimpan secara sistematik. Ya. Ini pun menjadi masalah sekiranya kita nak buat akaun pada hujung tahun atau hujung bulan. Ya, menyebabkan kesukaran untuk mencari dokumen-dokumen yang diperlukan bagi membuat akaun-akaun yang terlibat. Yang terakhir adalah rekod-rekod perakaunan yang musnah atau hilang. Musnah boleh disebabkan banjir atau kebakaran, dan hilang boleh disebabkan kecuaian ataupun kecurian dalam simpanan. Jadi ini semua adalah sebab-sebab rekod perniagaan tidak lengkap, sama ada disebabkan oleh tidak direkod ataupun memang hilang dalam simpanan, ataupun berlaku sama ada kebakaran atau banjir yang boleh menyebabkan kemusnahan kepada rekod-rekod tersebut. Kita tengok kepada info tambahan. Catatan tunggal ialah urus niaga yang dicatat sekali sahaja di dalam buku perakaunan. Contohnya, jika urus niaga belian barang niaga secara tunai, hanya pembayaran tunai sahaja direkodkan. Ini kamu boleh tengok ketika mana kamu beli di pasar-pasar tani atau pasar ikan. Ya, mereka hanya selepas berlaku transaksi jual beli tersebut, mereka hanya rekodkan tunai yang diterima oleh mereka sahaja. Seterusnya, kita akan tengok kaedah penentuan untung atau rugi perniagaan. Walau bagaimanapun, sekiranya perniagaan merekod rekod tak lengkap ataupun merekod secara tak lengkap, proses perakaunan masih boleh diteruskan, ya, dengan dua kaedah, ya. Seperti mana dalam buku teks kamu terdapat dua kaedah yang boleh digunakan, ya, iaitu kaedah perbandingan dan kaedah analisis. Kita tengok satu persatu. Kaedah perbandingan membandingkan modal awal dengan modal akhir bagi menentukan untung atau rugi perniagaan. Persamaan atau rumus perakaunan yang akan digunakan, untung bersih sama dengan modal awal lebih kecil berbanding modal akhir. Rugi bersih sama dengan modal awal lebih besar berbanding modal akhir. Bermaksud, modal akhir yang diterima pada
pada hujung tahun ataupun pada hujung bulan, ataupun kalau kita nak buat pengiraan hari pada hujung hari perniagaan, berapa yang kita dapat kita akan tolak dengan awal tahun ataupun awal bulan ataupun awal hari perniagaan. Jadi kita akan tengok berapakah untung yang kita akan dapat ataupun rugi yang kita akan dapat pada masa-masa berikut yang cikgu sebutkan tadi. Dan kaedah yang kedua menggunakan kaedah analisis. Proses menganalisis urus niaga bagi menentukan hasil dan belanja semasa menyediakan penyata kewangan. Bagi kedua-dua kaedah ini, iaitu kaedah perbandingan dan kaedah analisis, cikgu akan terangkan secara lebih detail dalam video-video yang akan datang. Apakah kesan-kesan atau implikasi yang boleh berlaku sekiranya perniagaan merekodkan secara tidak lengkap terhadap maklumat perakaunan perniagaan? Jadi, pada slide kali ini, kita akan tengok kesan yang boleh berlaku terhadap maklumat perakaunan perniagaan. Kita tengok dahulu butiran ataupun info yang diberi dalam buku teks kamu. Maklumat perakaunan perniagaan memainkan peranan yang sangat penting kepada perniagaan dalam menentukan prestasi dan kedudukan kewangan, membuat perancangan dan membantu peniaga membuat keputusan. Sekiranya rekod perakaunan perniagaan tidak lengkap, peniaga tidak dapat membuat keputusan perniagaan dengan tepat. Kita sama-sama tengok di sini ada 5 kesan yang diberikan dalam buku teks kamu. Yang pertama ialah kesilapan sukar dikesan di dalam buku perniagaan. Ini menyebabkan kes penyelewengan boleh berlaku. Yang kedua, penyata kedudukan kewangan sukar disediakan. Bukan tak boleh dibuatnya, tetapi sukar disediakan. Yang ketiga, perbandingan prestasi perniagaan tidak dapat dilakukan dengan tepat. Prestasi perniagaan boleh diukur sama ada kita nak bandingkan perniagaan kita dengan perniagaan orang lain tetapi yang sama jenis dan sama level, ya. Contoh, kalau kita kedai kasut A, kita kena bandingkan juga dengan kedai kasut B dan sama level lah. Tak boleh lah kalau kedai kasut B tu kedai kasut yang kasut mewah ke, kita kasut yang biasa. Yang kedua adalah perbandingan prestasi sama dengan perniagaan kita sendiri, cuma berbeza tahun. Contoh, kita nak bandingkan prestasi 2019 dan 2018, yang mana lebih baik. Jadi tak dapat dilakukan secara tepat. Yang keempat, untung atau rugi sukar ditentukan. Boleh ditentukan tetapi sukar ditentukan disebabkan ada rekod-rekod yang tidak dapat disediakan dan berlakunya ketidaktepatan, ya, dalam menentukan untung atau rugi. Yang terakhir atau yang kelima, imbangan duga tidak dapat disediakan kerana ketepatan rekod diragui. Sekiranya imbangan duga tidak dapat disediakan, macam mana kita nak buat penyata kewangan secara tepat atau kita nak dapatkan untung atau rugi secara tepat? Jadi inilah kesan yang boleh berlaku sekiranya ataupun implikasi yang boleh berlaku sekiranya perniagaan merekod secara tidak lengkap atau membuat catatan tunggal. Sebelum cikgu tamatkan kelas untuk video kali ini, mari kita sama-sama jawab soalan objektif yang ada di sini. Kita ada 4 soalan. Apakah yang menyebabkan rekod perniagaan tidak lengkap? A. Merekod dalam buku tunai sahaja. B. Merekod dengan catatan bergu. C. Merekod semua urus niaga perniagaan. Okey, mari sama-sama kita jawab. Jawapannya adalah A. Untuk soalan kedua, apakah kelemahan sistem catatan tunggal? A. Imbangan duga dapat disediakan. B. Ketepatan perekodan akaun tidak dapat diuji. C. Untung atau rugi dapat dihitung dengan tepat. Jadi, jawapannya adalah B.
B. Soalan nombor 3. Yang manakah antara berikut merupakan kesan rekod tak lengkap? A. Modal akhir dapat ditentukan. B. Prestasi perniagaan tidak dapat dibandingkan. C. Penyata kedudukan kewangan dapat disediakan. Okey, jawapannya adalah B. Dan soalan yang terakhir, yang manakah antara berikut bukan situasi rekod tak lengkap? A. Peniaga Roshan merekodkan ambilan tunai ke akaun ambilan sahaja. B. Peniaga Afiq merekodkan bayaran gaji ke akaun gaji dan akaun tunai. C. Peniaga Sally merekodkan belian perabot dengan cek ke akaun perabot sahaja. Sama-sama kita jawab. Jawapannya adalah B. Sampai sini sahaja untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Diharapkan para pelajar cikgu dapat ambil manfaat di dalam pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.